Antara paparan menarik hari ini, isteri dan anak-anak Daim warisi ratusan juta di luar pesisir. Had kuasa Perdana Menteri bubar Parlimen sebelum tamat penggal. Dalam menangani masalah kenaikan harga makanan di destinasi pelancongan, penting bagi kerajaan untuk memainkan peranan yang lebih aktif dengan tujuan menurunkan kos operasi, terutama di pulau-pulau peranginan di negara ini. Setiausaha Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pelancong Malaysia, Dr. Seri Ganesh Michelle menekankan bahawa pihak berkuasa perlu bersikap lebih adil terhadap pengusaha makanan serta berharap agar pengguna membuat pilihan berdasarkan kemampuan mereka. Ganesh menambah isu harga makanan yang tinggi di pulau-pulau tersebut adalah satu realiti yang tidak dapat dielakkan disebabkan oleh kos operasi yang lebih tinggi berbanding di kawasan lain. Katanya kita perlu faham kos logistik yang ditanggung pengusaha makanan mahal kerana kebanyakan bahan makanan dibawa dari darat ke pulau. Selain itu, ia juga bergantung kepada situasi persekitaran seperti tempat sewaan. Mereka juga tertakluk kepada kenaikan gaji minimum dan terpaksa menawarkan gaji tinggi untuk menarik orang bekerja di pulau. Kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan daripada 6 ke 8% juga meningkatkan harga barangan. Semua ini melibatkan rantaian. Saya lihat apa yang boleh dibuat adalah kerajaan bantu dalam menangani kenaikan kos operasi. Baru boleh sebut pasal jangan jual makanan dengan harga yang mahal. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai penyelesaian dalam menangani harga makanan mahal di pusat pelancongan sehingga menyebabkan sebilangan rakyat memilih untuk tidak melancong dalam negara. Tambah Ganesh, pihak berkuasa juga harus memainkan peranan dengan betul dan adil. Katanya maksudnya mereka harus lihat semua faktor. Kenapa pengusaha menaikkan harga makanan atau harga makanan itu mahal? Kita kena tahu sebabnya, mungkin kerana sewa mahal seumpamanya. Pada masa sama, bagi mengelakkan tertipu atau teranaya, beliau mencadangkan pengguna membuat laporan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna sekiranya harga makanan yang dibeli tidak masuk akal. Katanya setiap kali ingin membeli atau makan di kedai, amalkan untuk lihat dan bertanya harga makanan. Jika harganya tinggi dan melebihi peruntukan, jadi pengguna bijak dengan elakkan membeli dan pergi ke tempat lain yang harganya lebih murah. Ketika SPRM menyiasat bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin, satu dokumen yang bocor mendedahkan bahawa keluarga Daim Zainuddin adalah pemilik satu lagi aset pegangan amanah luar pesisir tersembunyi yang nilainya ratusan juta ringgit. Dokumen yang diperolehi Konsortium Kewartawanan Penyiasatan menunjukkan badan amanah yang ditubuhkan atas nama isteri bekas Menteri Kewangan itu, Naimah Khalid, dan dua anak lelakinya, Muhammad Amin Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin. Isteri dan anak kepada tokoh konglomerat terkenal Tun Daim Zainuddin itu dipanggil hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk memberi keterangan minggu lalu. Selasa lepas, 4 individu berkaitan dengan Daim turut dipanggil memberi keterangan. Daim yang sepatutnya diambil keterangan sebelum didakwa beberapa hari lalu, didakwa mengelakkan diri dengan alasan sakit dan memasuki sebuah hospital. Daim turut memfailkan saman kepada SPRM bagi membantah sesatan Badan Pencegah Rasuah itu terhadap dirinya. Sebelum ini, Daim yang juga bekas Menteri Kewangan merupakan antara yang disiasat SPRM berkait transaksi korporat bernilai 2.3 bilion ringgit pada November 1997 yang membabitkan Renon Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad, dua entiti yang juga bekas tonggak perniagaan dikaitkan dengan UMNO ketika parti itu mentadbir negara. Siasatan ke atas Daim juga dijalankan SPRM susulan pendedahan berhubung kekayaannya dalam kertas Pandora. Dalam pendedahan itu, syarikat dan firma pemegang amanah yang dimiliki oleh anak-anak, isteri atau rakan perniagaan Daim bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya 141 juta ringgit. Bulan lalu, SPRM turut menyita bangunan Menara Ilham di Jalan Binjai di Ibu Negara yang dikatakan milik keluarga Daim. Daim juga mendakwa beliau mempunyai kekayaan yang lebih banyak lagi jika tidak menyertai politik dan memegang jawatan dalam kerajaan. Akta berpenggal tetap yang dicadangkan seharusnya mempertimbangkan sekatan terhadap kebebasan Perdana Menteri dalam menentukan tempoh pembubaran Dewan Rakyat bagi melaksanakan pilihan raya umum. Wan Hashim Wante dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia berpendapat mengikut cadangan dibuat Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi pada minggu lalu, sesebuah kerajaan yang dominan dan dipilih secara sah selepas pilihan raya tidak boleh dijatuhkan. Katanya, saya berpendapat perlu biarkan genap memerintah sehingga tamat penggal iaitu selama 5 tahun. Cukup masa menilai prestasi seseorang Perdana Menteri dan kabinetnya. Jadi tidak perlu ikut lagi budi bicara atau kuasa prerogatif Perdana Menteri seperti sekarang untuk bubarkan Parlimen. Menurut Wan Hashim, keadaan itu juga dapat mengelak kerajaan diganggu kerana Perdana Menteri dan kabinetnya telah mempunyai jaminan tempoh pemerintahan. Katanya, PM juga tidaklah terburu-buru bubar sebelum tamat penggal kerana bimbang kalah sekiranya Parlimen lambat dibubarkan. Pendapatnya turut disokong seorang lagi penganalisis, Rushdi Omar dari Universiti Utara Malaysia yang mahu Perdana Menteri dan kabinetnya melengkapkan penggal pentadbirannya selama 5 tahun. Katanya akta Parlimen berpenggal tetap tidak perlu dibuat sekiranya pemimpin politik matang dengan mematuhi perlembagaan sedia ada. Bagaimanapun, Kartini Abu Talib dari Universiti Kebangsaan Malaysia pula berpandangan
Akta itu yang sedang dikaji kerajaan tidak perlu dilaksanakan kerana dibimbangi disalahguna untuk mempertahankan pemimpin yang telah hilang majoriti. Kuasa Perdana Menteri membubarkan Parlimen pernah dipersoal secara terbuka ketika pentadbiran Ismail Sabri Yaakob apabila 12 Menteri Perikatan Nasional telah mengutus surat kepada Yang di-Pertuan Agong berhubung pendirian mereka supaya PRU15 tiada diadakan pada 2022, sebaliknya pada akhir penggal iaitu 2023. PRU15 diadakan pada November 2022, namun 6 negeri dipimpin Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu tidak mengadakan PRN secara serentak, sebaliknya pada Ogos tahun lalu. Bekas Ahli Parlimen Kelang, Charles Santiago turut mencabar keputusan itu menerusi proses perundangan Mahkamah Tinggi pada 28 Oktober 2022. Bagaimanapun memutuskan Ismail mempunyai kuasa budi bicara mutlak untuk membuat permintaan kepada Yang di-Pertuan Agong bagi membubarkan Parlimen ke-14.